Sama dalam surah pun boleh. Nah, dengan syarat niat. Kita zikir, baca Quran, lepas itu ngantuk tidur itu pun dikira ibadah. Masya Allah. Ketika Nabi kita 10 malam terakhir dia hanya duduk dalam masjid. Ketika bila perlu dia balik. Oh, Masya Allah. 10 lokok bang. Aku dia punya apa ni? Bongkak kaki beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu Nabi Rasul. Dan jamin tak syukur. Kita jamin ke belum? Macam mana? Malah bukan lebih dahsyat pula. Ini yang kita nak cerita. Cik kampung saya baru ni bulan lepas 2 bulan lepas. Rumah dia depan dia di masjid. Umur lebih kurang saya. Kawan lama. Saya mengajar di masjid. Bang, alhamdulillah bang, semua dah ada banglo besar, kereta besar, tanah 10 ekar. Faham kan tanah 10 ekar ni? Kan dah, tapi lain kita dah tahu ni. Apa nak bang, semua dah ada. Mau nak bagi jom, kita pergi masjid bang, kita belajar berjemaah. Ustaz, apa yang Ustaz ajar kan, kosong Ustaz, tak ada faedah. Tak ada faedah bang. Sebaik dah tua, kalau masuk muda, mau menampang. Dah tua ni kan, sabar. Masya Allah. Tak boleh. Kulit dia. Tapi macam mana? Kita belajar ni kena ambil isi. Kulit tak mau, tak pakai. Bila kita jual buah manggi, cuba buang kulit dia. Dia buat apa ni manggi, mana kulitnya? Mana pula dia tanya kulit. Buat ilmu ni tak nak pula kulit. Kulit itu penting. Itu cerita dalam kuliah lain. Ini nak sampai tak? Nah, apa dia cakap? Kita belajar Ustaz kena ambil isi. Contoh dia lah. Kita boleh masuk hutan. Ustaz baru jumpa jojak kijang. Saya dah jumpa kijang. Saya dah tembak kijang tu. Saya dah suali kijang tu. Saya dah gulai kijang tu. Saya dah makan kijang tu. Saya dah dapat rasa macam mana rasa dari kijang. Apa mana itu? Ustaz baru sebut Allah Tuhan, Allah Muhammad, syurga neraka. Sen ni Ustaz. Dah jumpa Tuhan tu. Tu mana? Dah jumpa Tuhan tu. Bila-bila masuk ya. Saya boleh jumpa Tuhan. Saya dah ziarah syurga, neraka. Nah, para masyarakat, alam rasa, alam malakut, jabarut semua saya dah ziarah. Itu mana? Ustaz. Tapi itu Ustaz kan? Itu mana? Tunggu lama kan dan sambung lagi loh. Siapa dah macam tapi doa lah, ya Allah, bagilah dia petunjuk ya Allah. Bagilah dia ni hidayah ya Allah. Doa lah. Bulan depan pergi jumpa lagi. Ingat dia dah baik elok ya. Tapi bertambah kau. Apa dia cakap? Alhamdulillah Ustaz datang. Ustaz tahu tak? Saya punya darjat dah meningkat pelan-pelan tadi. Pangkat saya dah naik. Saya ingat pangkat apa? Datuk kau, tak sedia. Rupa dia kata, Ustaz, rupa-rupa Tuhan tu dengan saya ni kan tua saya 2 hari pun dia. Dia pula ngaku dia diri Tuhan tak? Masya Allah. Orang macam ni mati besok payah. Kau ngaku jadi Tuhan, kau cabut nyawa kau sendiri. Payah kau. Masya Allah. Macam mana cabut nyawa sendiri? Duri yang nyosap tarik dan cabut kulit lagi. Alhamdulillah. Inilah wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah tak bagi ilmu kepada kita sikit je. Nasib baik sikit. Itu pun nak aku jadi Tuhan. Allah banyak. Kita sabar. Tak apa. Bang boleh tak bang? Apa dia Ustaz? Saya nak minta satu je bang. Apa dia Ustaz? Cuba abang buat pasir sebutir je bang. Tahu dia nak sambung. Buat pasir sebutir, air sedikit tak boleh nak buat. Nak ngaku jadi Tuhan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ni wajah-wajah, muka-muka hebat. Coklat nak faham tu dalam tersebut. Coklat dia faham. Dia sampai saya bangga beda. Dia duduk sandarnya tu habislah. Mentor. Di sini dah, dia duduk ketiak punya dah. Soga ya semua. Jalan soga itu dia cepat faham. Sampai saya bangga sampai belum cakap. Wes ada ni dekat. Masya Allah. Ini macam mana? Habis-habis dia cakap, Ustaz, apa tak boleh hati lagi Ustaz? Apa nak lagi Ustaz? Semua dah ada jalan raya, dah ada api, dah ada air, dah ada. Nak apa lagi Ustaz? Di kampung kita tak ada. Nah, maka itu kita kena hebatkan. Cuba kita lihat solat ini dengan puasa. Puasa ni dahsyat. Istimewa, Al-Quran, mukjizat. Ada pula Lailatul Qadar. Tak ada umat lain. Puasa kita hebat. Ada yang nama dia sahur, ada nama yang nama dia berbuka. Puasa orang lain tak ada.
Hebat, dahsyat. Pilih hebat solat. Sebab apa? Solat ini ibadat yang pertama. Allah terima pula direct daripada Nabi, terima terus daripada Allah. Allah anugerah terus kepada Nabi kita. Solat itu. Puasa ni ibadat yang kedua. 2 Syakban hari Selasa tahun kedua Hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Ayat itu puasa ibadat yang kedua, solat ibadat yang pertama. Allah anugerah. Cuba kita tengok. Kita singkat. Nak naik Mi'raj, menerjak naik buruk, nak pantas menerjak sekali dia. Sarjana mata memandang sampai ke Malakut Jabal. Nah, lagi pertama, lagi ketujuh, akhirnya Allah izinkan bertemu dengan dia di Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur. Allah perlihatkan, lihatlah keindahan, cantik, menawan ciptaan Nabi. Nabi sebut tak pernah dilihat keindahan. Macam satu tempat itu pula ada masjid, tempat ibadat. Malaikat masuk ni, alam malakut dia masuk 70,000 masuk dalam masjid tu. Bila keluar dia tak boleh masuk dah. Sebab ramai lagi nak masuk sampai kiamat tu. Masya Allah, ramainya malaikat kawal. Tak payah paling kual. Kalau kita sebut macam mana Allah buat untuk apa, tak payah. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Allah boleh buat apa yang dia nak buat. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Nak bertemu kekasih dengan kekasih. Allah kasih kepada Nabi, Nabi kasih kepada Allah. Sudah pasti bila pertemuan antara kekasih biasa dia bagi hadiah. Ni siapa yang pernah berkasih? Kan suami isteri pun sama, kekasih dia. Anak-anak muda yang pernah berkasih. Bila jumpa bagi apa dia? Hadiah. Apa hadiah yang paling kurang-kurang pun? Koman-koman pun cincin kan? Tapi tak mainlah yang 100-224 juta. Dia punya kasih. Kalau nak bagi golang, tak mainlah 100 juta ada golang. Beri tangan 1 juta kan? Itu yang nampak, yang tak nampak kita tak tahu lagi. Nah, mana ambil duit? Petronas banyak duit, University banyak duit, kerja banyak duit, balut je. Nah, janji dapat bagi hadiah dia kasih. Masya Allah, itu dia. Biasa kita tak ada duit, boleh bagi setakat juta, 1 juta tu, tapi 1 juta rupiah lah. 1 juta tak ada kan? Masya Allah, itu dia. Allah bersama Muhammad, nanti kau turun sampai ke Mekah, pergi Jabal Qubis. Aku dah sediakan kau 50 tanah bagi-bagikan kepada penduduk Mekah. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Allah boleh buat. Tetapi mengapa Allah tak buat begitu? Yang Allah bagi hadiah yang dianugerah bukan harta kekayaan emas, wang ringgit, pangkat nama sultan, Perdana Menteri. Yang Allah anugerah salat 50 rakaat. Masya Allah. Nasib baik jumpa Nabi Musa masa dulu. Nabi Musa tanya, Muhammad, apa yang difardukan kepada kamu? Nabi jawab apa? Salat. Berapa rakaat? Berapa waktu? 50 waktu. Tu beranjak Nabi Musa. Muhammad, Masya Allah Muhammad, aku dulu kan umat aku tinggi-tinggi, godang-godang, Muhammad tak larang dia solat kan? Kau ni Muhammad, umat kau kocik-kocik, pendek-pendek. Ialah kadang-kadang pendek akal panjang. Aduh ya. Tapi biasanya kocik, pendek, tak larang kawan minta nak buat. Naik turun. Akhirnya sampai 5 waktu bang. Suruh lagi tak agak cukup kan? 5 waktu tetap Allah bagi ganjaran 50 waktu. Sudah pasti solat ini imanuddin. Nak bangunkan solat, kena bangunkan, nak bangunkan ummah, kena bangunkan solat. Anugerah hadiah yang istimewa. Dia menentukan kita kaya miskin depan Allah. Hebat solatnya, sempurna solatnya, dah istimewa solatnya. Sudah pasti inilah yang menentukan kita kaya atau miskin depan Allah. Masya Allah. Itu di solat iman, tiang agama. Solat Islam, tak solat kafir, tak Islam. Tak solat tak Islam. Yang pertama di besok nanti solat. Tapi kalau kita lihat di situ, mengapa pula yang namanya solat? 20% yang orang Islam di Indonesia ni yang solat. Mengapa? Bulan puasa ni naik 10%, nampak muka alhamdulillah kan? Anda meningkat 10%, Masya Allah. Yang namanya puasa ni 90% orang Islam di Indonesia ni yang boleh puasa, sanggup puasa daripada 5 pagi sampai 7 petang tanpa makan minum.
lapar tak sanggup. Yang namanya solat 5 minit satu waktu tak sanggup. Mengapa jadi macam tu? Inilah tadi beribadat tanpa ilmu. Padahal mana yang perlu dahulu? Ada Nabi sebut tak diterima ibadat selain bersolat kalau dia tak solat. Puasa dia, sedekah dia, amal jariah dia, zakat dia, haji umrah tak diterima. Sebab apa? Solat ini imanuddin, tiang agama. Nak menentukan dia tu ada agama tak ada agama solat. Kalau tak solat macam mana puasa dia? Solat timur tak timur. Masya Allah, ini kalau ngaji. Kalau kuliah lain tak sebut. Masya Allah. Ini tanggungjawab kesian. Kita yang Allah bagi kesempatan, alhamdulillah, ramai kawan sahabat kita di luar yang tak dapat bersama dengan kita. Ini tugas kita, nak menyampaikan dakwah, ajak masyarakat ke masjid, pujuk rayu lah. Masya Allah, kerja kita bang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Masya Allah. Mengapa jadi macam tu? Yang namanya solat itu 5 minit tak sanggup. Yang namanya puasa sanggup pula. Masya Allah. Bila kita buat kajian, bang bahasa apa ya bang ya? Yang namanya solat ni satu waktu 5 minit tak sanggup. Tapi puasa ni pula daripada pukul 5 pagi sampai 7 petang sanggup kan? Iyalah Ustaz. Nanti kalau kita tak puasa, tak dapat gayo. Buku dia puasa tu sebab nak gayo itu. Agak kalau gayo tak ada dia puasa. Masya Allah. Jangan sama-sama. Nah, kita kena bangunkan yang namanya jamaah antara salat yang tak diterima, salat yang tidak berjamaah. Pada zaman Nabi, mengapa sahabat ni tak datang? Sakit. Rasulullah merangkak datang. Ada seorang ni sahabat ni tak datang, bakar rumah dia. Nak melihat kabar apa penting salat berjamaah. Ustaz, saya solat jamaahnya tapi di rumah dengan anak isteri. Kalau nak solat jamaah di rumah, tak payah baik surau, tak payah baik masjid. Tak ada perintah di Allah untuk kita bangunkan masjid surau. Nah, kehebatan Islam, lihat pada jamaah. Nah, Masya Allah, hebat Islam bang di sini bang. Masya Allah, tampil saya tak dapat bang di sini. Masya Allah, datang kan? Dah kunci dah masa ni, dah kunci dah masih bang. Dah di Kuala Lumpur, di Selangor, dah pampar. Kepada jamaah dalam Ramadan ini sepanjang waktu masjid surau kita terbuka bagi yang nak iktikaf dan nak tahajud yang mulia dan sebagainya. Terbuka masjid surau. Taufik saya kunci bang masjid. Masya Allah. Malam pertama ya ramai macam ni. Malam kedua puyuh lah. Malam berian bazar Ramadan. Masya Allah. Yang shopping dan jika nak ini. Nak hebat Islam, nak terbangunkan ibadat berjamaah ini. Masya Allah. Di sini okey tak? Bagus. Masya Allah. Alhamdulillah. Buat hati belum lah. Tapi 90% lah. Nah, maka itu Islam dia kena hebat di kota-kota di mana-mana. Sebab itu Nabi kita dilahirkan di kota Mekah. Dia tidak dilahirkan di desa, di kampung. Makna dia Islam ini kena bangun di kota-kota di mana-mana. Kahirah hancur lebur jatuh Husnullah. Yaman maknanya di yang namanya San'a. Nah, di Tunisia, Libya, namanya Benghazi, yang namanya Tripoli. Nah, seluruh hebat Islam. Nah, dengan adanya kehebatan di kota-kota di mana-mana. Maka itu tengok, bila buat demonstrasi, jom pergi Kuala Lumpur. Contohnya itu lah. Kalau buat ke kampung, jom kita demonstrasi ke Bahau, Mangkui. Ke Kuala Lumpur, tutup jalan, ukut, ramai yang datang. Masya Allah. Ukut macam tu. Tutup jalan semua, ratus ribu yang datang. Kalau tak tutup, agak sampai sini manusia. Dah hebat. Ini yang kita kena bangun. Baru ada perubahan. Kalau tak ada keberanian, tak ada kehebatan ini, takkan ada perubahan. Makin teruk, malah mengundang pula permukaan Allah. Jadi alhamdulillah yang terakhir nak sebut, ya Allah, galakkan kita ila iktimar, yaitu buat umrah. Kita dah tak ada lah. InsyaAllah kalau panjang tuan-tuan, dalam Ramadan kita pergi banyakkan buat umrah. Satu umrah Allah akan bagi pahala, satu haji. Kesimpulannya, ibadat sunat yang kita laksanakan dalam Ramadan, Allah akan bagi ganjaran pahala haji.